بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. وبعد، أحبائي أعزني الله وإياكم جميعا، أسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. Puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, peluang untuk menebus diri kita bagi apa-apa kealpaan dan kekurangan yang telah kita lakukan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal merupakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, di mana bila mana kita melakukan suatu dosa, Allah Azza wa Jal tidak menghukum kita serta-merta. Bukanlah kata sekiranya seseorang itu mengambil hak orang lain secara salah, kemudian tiba-tiba dia mendapati tangannya terpotong. Tidaklah seseorang melihat perkara yang tidak dibolehkan, kemudian tiba-tiba matanya menjadi buta. Tidaklah seseorang itu melangkahkan kakinya pergi ke tempat-tempat yang tidak dibolehkan, langsung didapati bahawasanya kakinya putus. Tidak. Allah memberi kita tenggang masa, memberi kita fasa untuk kita menebus diri kita. Sebelum mana ajal datang menjemput kita, sebelum mana hari kebangkitan, sebelum mana di padang mahsyar ketika berlakunya hisab dan seterusnya. La. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan senantiasa kita hadirkan diri kita untuk menghadiri majlis-majlis yang mengingatkan kita akan akhirat. Karena kalau nak kirakan majlis yang mengingatkan akan dunia, anda rasa tak perlu. Pasal hari-hari ada dah orang mengingatkan kita akan dunia. Segala ads yang ada dekat luar tu pastinya adalah, do you want to invest lah, do you want to do savings lah, do you want to do this, do you want to do that, how to increase your wealth, your portfolio dan seterusnya. Dekat mana-mana, hari-hari, pagi, petang, siang, malam ada. Tapi untuk hadir pada majlis-majlis yang mengingatkan akan akhirat, maka it takes effort. Ia memerlukan jihad daripada kita untuk bersusah payah melangkahkan kaki untuk menghadirkan diri pada majlis-majlis yang sedemikian. Nah, fa ikhwani wa akhwati a'azzani Allahu iyyakum jami'an, tanpa berlengah masa, hari ini biiznillah taala ana berniat untuk sama-sama kita habiskan fasal tentang waliullah dan waliul syaitan, yang mana kemudian nanti setelah habis daripada fasal ini kita akan masuk ke dalam fasal al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar pula. Nah, sekarang ini kita berada di dalam pembahasan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mengkhabarkan tentang awliya syaitan, wali-wali syaitan, iaitu orang-orang yang mengambil syaitan sebagai wali mereka, sebagai pelindung mereka, sebagai pemberi manfaat kepada mereka, sebagai sandaran mereka dan seterusnya. Alhamdulillah, ayat-ayat telah sempurna kita habiskan semuanya. Yang tersisakan hanyalah dalil-dalil nakli berupa hadis-hadis Nabi dan juga dalil-dalil aqli, iaitu dalil-dalil logika, di mana kita ketahui bersama bahawasanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, beliau bukan hanya meletakkan dan mencantumkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, namun beliau juga meletakkan dalil-dalil aqli. Baik. Ikhwani wa akhwati azani Allahu iyyakum jami'an. Pengkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para wali syaitan. Nah, bila disebutkan wali syaitan di dalam kitab ini, yang sangat identik dengan wali syaitan di sini adalah haula al-arraf wal kahin wal ramal wa sahib. Jadi yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar yang identik dengan wali syaitan, iaitu mereka yang meminta pertolongan dari syaitan. Ini adalah mereka tukang ramal, dukun, bomo, tukang sihir, orang yang buat santet dan seterusnya. Ini yang bila mana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, mereka ni adalah jenis wali syaitan yang paling dekat dengan syaitan. Orang yang bermaksiat itu bawah lagi lah. Nah, yang mereka itu diarahkan untuk bermaksiat. Tapi yang lebih tinggi daripada itu, iaitu mereka yang menduakan Allah, dalam arti kata mereka memercayai kata-katanya syaitan, dan kemudian mereka mengklaim bagi diri mereka bahawasanya mereka mengetahui apa? Alam ghaib. Mereka mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Inilah dia. Tukar ramal, sihir, dukun, bomo dan seterusnya. Sabda dari Nabi SAW, melihat bintang yang dilontarkannya ke atas syaitan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apa yang telah kamu katakan pada masa jahiliah tentang kejadian ini? Mereka berkata, dahulu kami menganggap kejadian tersebut sebagai petanda kematian atau kelahiran seseorang yang agung. Rasulullah SAW kemudian bersabda yang bermaksud, sesungguhnya bintang tersebut tidak dilontarkan kerana kematian seseorang atau kelahiran seseorang, tetapi ketika Allah telah menentukan suatu perkara, maka malaikat yang memikul arsy bertasbih, lalu bertasbihlah penghuni langit dan diikuti oleh malaikat berikutnya hingga tasbih tersebut sampai kepada penghuni langit ini. Kemudian penghuni langit bertanya kepada malaikat yang memikul arsy, apa yang telah Tuhan kita firmankan? Lalu mereka memberi khabar kepada malaikat yang bertanya. Seluruh penghuni langit menanyakan khabar tersebut hingga berita tersebut sampai kepada para malaikat penghuni langit dunia. Syaitan pun mencuri dengar khabar tersebut, sehingga mereka pun dilontarkan. Setelah itu, khabar tadi diberitahukan kepada para wali mereka, iaitu para dukun, namun syaitan tidak menyampaikan berita tersebut apa adanya, tetapi dia menambah-nambahnya. Nah, so ni hadis yang panjang. Nabi SAW suatu ketika sedang mana beliau bersama para sahabat, berlaku shooting star. Shooting star ni kalau bahasa Melayu dia panggil apa? Taik bintang kan? Nah, adanya taik bintang. The youngsters mereka senyum dengan taik bintang. Okay? Shooting star, naam, atau taik bintang. Jadi Nabi pun bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, apa yang kalian perkatakan tentang perkara ini? Iaitu tika mana berlakunya jatuhnya taik bintang atau berlakunya shooting star, apa yang menjadi anggapan kalian di zaman jahiliah? Tanya Nabi kepada para
sahabat. Para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dengan berlakunya shooting star ini, kami meyakini zaman jahiliah bahawasanya akan berlaku kematian seseorang atau lahirnya seseorang yang agung, kira orang yang besar. Either orang akan mati atau akan ada orang yang lahir. So either lah. Either or. Tengoklah mana yang tepat, mana yang kena, kan? Entah boleh jadi lepas berlaku benda tu, boleh jadi terus berlaku, boleh jadi sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian tiba-tiba ada orang meninggal ke, kemudian mereka, inilah dia tadi, kan? Atau tiba-tiba ada orang lahir, bayi lahir, ni bayi ni nanti akan jadi orang besar. Padahal kalau tak ada shooting star tu pun akan meninggal, akan lahir juga, betul tak? Nah, jadi sebenarnya tak ada etikad tu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka, this one is cool. Sebenarnya yang namanya taik bintang, yang namanya shooting star, itu bukanlah meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang, namun ia merupakan bintang yang dilemparkan untuk merejam syaitan. Jadi syaitan ni, seperti mana yang kita tahu, mereka kan golongan jin, iaitu jin yang non-Muslim. Jadi apa yang berlaku, mereka akan pergi ke langit dunia dan akan mencuri-curi dengar perbualan para malaikat tentang apa yang akan berlaku di dalam Allah mentadbir alam ini. Jadi bila syaitan curi dengar, dan kemudian mereka akan sampaikan kepada tukang ramal, sampaikan kepada dukun, sampaikan kepada tukang sihir dan seterusnya. Maka di situlah bila mana didapati oleh malaikat bahawasanya syaitan mencuri-curi dengar, malaikat akan melempar syaitan dengan, orang Hindustan panggil tutatara, kalau tak silap mana. Nah, tutatara. Nah, iaitu shooting star. Rejam dengan star. Kalau orang western mereka etikadnya apa pula? Wish upon a star, kan? Jadi bila nampak shooting star je, make a wish. Nah, padahal kalau dalam etikad Islam itu syaitan tengah kena rejam tu. Apa yang nak wishnya? Kena laknat lagi ada. Nah, bukannya untuk meminta sesuatu. Tak. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ni dapat atau telah pun dikukuhkan, diperkuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran tentang perkara ini. Nah, okey, di antaranya di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Al-Mulk ayat 5. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan sungguh kami telah hiasi langit dengan masabih, dengan bintang-bintang. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, dan kami telah menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai rejaman bagi syaitan. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, dan kami telah menyiapkan bagi mereka api yang menyala pada hari kiamat kelak. Surah Al-Mulk ayat ke-5. Nah, dan juga Allah berfirman di dalam surah Al-Jin ayat 9. Al-Jin ayat 9, Allah berfirman, وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا وَأَنَّا كُنَّا فِيهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Nah, dan kami, iaitu para jin, bercerita, sebelumnya kami memiliki tempat-tempat maqa'ida lis-sam'. Kita ada tempat-tempat duduk di langit untuk mendengar. Jadi sebelum adanya syaitan, jin ni mereka
Maksudnya sebelum adanya jin-jin yang memberontak terhadap Allah, memerangi manusia, kerana seperti yang mana kita bahas kemarin, sebelum manusia ni ada spesies apa? Spesies jin. Nah, dan spesies jin ni ada jin muslim, nah, dan juga ada jin non-muslim. Dan jin non-muslim adalah yang kita panggil dengan syaitan. Jadi syaitan ni dari spesies jin je pun. Dan ketua daripada jin tadi adalah iblis. Ketua jin adalah iblis, atau ketua syaitan adalah iblis. Nah, jadi iblis bukan malaikat. Bukan malaikat. Kenapa? Karena dia sebut khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau telah menciptakan aku dari api dan kau menciptakan dia dari tanah. Kata iblis kepada Allah Azza wa Jalla. Bongkar. Jadi dia adalah jin. Pasal malaikat daripada nur, dari cahaya. Jin dari api. Maka kita ada 3 tadi, iaitu jin muslim, jin non-muslim iaitu syaitan, arminya kepada si iblis. Baik. Maka kata mereka, wa anna kunna maqa'idan lis-sama', kami sebelumnya ada tempat duduk lepak dekat langit dunia. Nah, level langit dunia untuk dengar apa yang disebutkan oleh malaikat. Faman yastami'il an, namun siapa sekarang ni yang cuba untuk nak mendengar sesuatu, yajid lahu shihabar rasada, dia akan dapati adanya shihab. Shihab ni nama lain untuk najm. Bintang ni ada banyak nama dia. Anda tahu siapa yang belajar Arabic book, mesti hadza najmun. Mesti hafal ni. Pasal apa? Pasal apa hafal? Pasal tu first page. Hadza najmun, hadza qalamun, hadza kitabun. Kan? Lepas tu itu first session ramai yang datang. Kan? Lepas tu masuk lesson 2, lesson 3, lesson 4, kurang. Kalau siapa yang dapat habiskan Arabic book 1 pun masya-Allah dah. Dapat masuk Arabic book 2 kan? Oh, itu dah ana rasa dah kurang dari setengah dah by then. Definitely kurang daripada setengah. Lepas tu dia punya nak habiskan Arabic book 2 lagi satu punya jihad. Kan? Lepas tu by the time masuk Arabic book 3 dah tinggal 5 orang. Nah. 5 orang termasuk ustaz. Nah. Allahul musta'an. Fahadha huwa. Jadi ada najmun, ada shihabun, kan? Ada dipanggil masabih, itu misbah. Masabih as-sama. Ada banyak nama. Nah. Maka mereka akan dilemparkan dengan tai bintang. Hadis Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam yang bersabda tentang perkara ni, ada hadis Hafsah radhiyallahu anha, salah satu daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menukilkan sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salat 40 yawman. Barang siapa yang pergi kepada tukang ramal, fasa'alahu an syai'. Belum fasaddaqahu lagi. Fasa'alahu an syai'. Afwan. Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salat 40 yawman. Barang siapa yang datang kepada tukang telik, tukang ramal, tukang tahulah, orang tahu, kemudian bertanya akan sesuatu, belum lagi percaya, baru bertanya saja, fortune teller and so on and so forth, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Iaitu pahala solatnya tak diterima. Apakah kemudian dia tak solat? Tetap kena solat lah, tapi pahalanya tak dapat. Nah, tapi dia fulfill the wajib. Maksudnya dia tetap fulfill the obligations, the wajib, walaupun tak dapat pahala. Daripada kalau tak solat langsung lagi berdosa tambah teruk. Jadi
Kalau dia solat, walaupun tak dapat pahala, at least neutral. Kira break even lah. Solat, fulfill, tak dapat pahala, tapi at least masih neutral, break even. Kalau langsung, dah lah sudah 40 hari tak terima solat, buat apa nak solat? Itu lagi dosa. Ada siapa lagi yang similar? Orang yang tak diterima 40 hari solatnya. Siapa? Syaribul khamar. Orang yang minum arak. Nah, orang yang minum arak tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Iaitu pahala solatnya. Okey? Nanti ramai yang cakap, kalau gitu baik tak payah solat. Tak. At least break even lah. Nah, at least break even. Solat still. Daripada kalau tak solat langsung, lagilah kabair. Dosa besar. Nah, saya tinggalkan solat, dosa besar. Bukan dosa kecil. Bahkan tinggalkan solat tu lebih besar dosanya daripada minum khamar, daripada zina, daripada apa semua. Nah, so memang minum khamar, curi tu semua dosa besar, tapi tinggalkan solat lagi besar daripada yang tadi. Jadi, at least break even. So, barang siapa yang mendatangi tukang tahu, orang pandai lah, kononnya orang cerdik lah, kan, paranormal lah, tapi macam abnormal je kan. Nah, kemudian bertanya akan sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Sabda Nabi SAW. Itu baru tahap bertanya, belum lagi memercayai. Kenapa bertanya saja dah salah? Kerana dia menunjukkan sokongan terhadap apa yang dilakukan sang tukang cerdik tadi tu, iaitu orang tukang tilik, fortune teller tadi. Walaupun dia kemudian tak percaya, contohnya, walaupun dia tak percaya, saja-saja je, bukan nak percaya pun, nak check je, pun tak boleh. Pasal kita menunjukkan izharan li ta'zimihim, kita menampakkan sepertinya kita membesarkan mereka. Orang tak tahu kita kemudian nak percaya ke tak nak percaya. Yang penting orang tahu entah dah pergi tempat tu, orang dah letak, entah punya tangan. Sekarang telik pun macam, tengok ni, dia pun marketing lah. Nampak ada ustaz ni, ada ustaz tu datang buat marketing lah. Tak kira lah ustaz tu percaya ke tak percaya pun kan, marketing. Ada artis ni, ada artis tu, ada influencer ini, ada influencer tu, datang buat untuk meramal masa depan dan seterusnya. Maka tanya je dah tak boleh. Kemudian ada hadis lain. Tadi hadis Hafsah, ini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Man ata kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Ini lagi dahsyat. Nah, siapa yang datang kepada tukang dukun, tukang bomo, tukang santet, apa ni semua kan, kemudian mereka memercayai apa yang dikhabarkan kepada mereka akan orang-orang tersebut, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan ni dia akan curi-curi dengar perbualan malaikat di langit dunia. Kemudian mereka akan khabarkan kepada tukang ramal, tukang bomo, dukun dan seterusnya. Dan ada kala mereka dapat khabar tu, ada kala mereka tak dapat khabar tu. Tengok, pasal dah kena rejam kan. Nah, so kalau dia tak dapat khabar tu, dia pun boleh make up a story, bagi tahu juga dekat tukang ramal atau tukang bomo. Tak salah untuk dia. Kalaupun dia dapat khabar yang benar, dia tak akan bagi seadanya. Tapi dia akan menambah-nambahkannya juga. Still, regardless. Dia tak dapat, dia make up a story, dia dapat, dia still akan tambahkan. Jadi you never know apa yang betul, apa yang tak betul. Orang tu dah datang, tukang bomo tu dah cakap, kamu ni nak kena sembelih ayam hitam
di malam Kliwon ke apa, di malam yang gelap gulita di bawah rumah dekat tepi tiang, make sure as it strike 12 awak kena sembelih ayam hitam tu. Dan ayam hitam tu ayam betina hitam, kepala mesti nak merah misalnya, dan seterusnya lah, apalah syarat dia bagi kan. Kemudian awak nak kena buat. Nanti awak akan dapat tahu apa yang awak perlu tahu. Maka awak akan dapat apa yang awak hajatkan dan seterusnya. Entah nak jadi kaya ke, atau yang nak dapat ilmu ke, kekebalan ke, dapat untuk minyak senyonyong ke, untuk nak cari perempuan ke apa kan. Colik sikit je terus perempuan ikut dan seterusnya. Jadi kalau letaklah benda tu dia buat, and then just so happen that benda tu berlaku, bomo tu akan cakap, oh nampak aku power kan, aku dah cakap mesti jadi punya. Tapi kalau misalan kata benda tak berlaku, tak kena dengan apa yang diinginkan, bomo boleh ping. Dia cakap mesti kau ada buat silap tau, mesti kau ada buat silap kat mana. Ayam tu betul semua bulu hitam ke ada putih sikit, satu bulu putih misalnya, kau tak perasan, dia terkepung kat bawah, ada je nanti mesti dia nak ping. Nah, jangan-jangan kau terlambat pukul 12 kau tak ikut Google Time, kau ikut kau punya setting sendiri punya kan, ke apa benda pun kita tak tahu. Nah, ada je nak ping. Lepas tu kena buat lagi. Kalau kau nak, kau buat lagi. Kalau buat lagi apa berarti? Pengeras lagi. Pengeras mau lebih. Nah, okay, pengeras ni mungkin kau bayar sikit sangat. Kau kena bayar lebih lagi sikit. Nah, pengeras je, baru lagi power. Nah. Maka ini adalah benda-benda yang berlaku yang disabdakan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang datang kepada tukang telik, tukang tahu, maka telah kemudian dia bertanya, baru bertanya, tak mesti memercayai, tak diterima 40 hari solatnya, pahalanya. Dan selanjutnya kalau memercayai, maka telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama ada yang, ini as we go deep into the discussion lah, tentang perbezaan antara arraf, kahin, sahir. Dia ada banyak term sebenarnya. Nah, okay, jadi kalau macam arraf dengan dengan kahin misalnya, mereka ni tahu the past. Tahu tentang perkara yang lampau, yang telah berlaku. Ada keperluan apa untuk nak tahu benda yang lampau? Ada keperluan apa? Misalnya, saya dah hilang barang, jadi nanti dia cakap dia tahu barang tu kat mana. Macam itu. Itu cari dekat sini, kat situ, kau akan dapat benda tu. Tapi kalau macam sahir, ini mustaqbal dia panggil. Benda-benda yang in the future. Benda yang ke depan. Ini hanyalah perbezaan dari segi terminologi. Bila mana antum buka kitab, nanti antum nampak term-term ni, ada kahin, ada sahir, ada arraf, ada rammal, ada macam-macam nama. Ada macam-macam nama. Jadi itu Al-Mulk ayat 5 dan Al-Jin ayat 9. Ada lagi ayat-ayat lain seperti dalam surah Al-Hijr ada. Al-Hijr ada sebut nakhtatif khatfah yang Allah sebut dalam Al-Hijr. Cuma ana bawakan ni dua yang kiranya paling dekat dengan hati kita semualah. Juzuk-juzuk yang dekat belakang ni kan, surah Al-Mulk dengan surah Al-Jin. Hafal pun senang insya-Allah. Baik. Jadi itu dia tadi hadis. Kalau antum dapati di belakang terakhir yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, namun syaitan tidak menyampaikan berita tersebut apa adanya, tetapi dia menambahnya. Dia tambahkan. Hadis Tirmizi
dalam kitab sahihnya. Kemudian ada juga Muslim dan Ahmad. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang tukang ramal. Dekat, okey, antum tahu tak dekat, benda ni ada dekat banyak tempat lah, tapi dekat City Plaza salah satunya ada. Yang ada satu mesin besar, ada muka macam muka syaitan gitu. Dia colour putih, lepas tu masuk duit, lepas tu letak jari dekat dalam, masuk mulut dia. Kan? Lepas tu nanti dia cakap gitu, dia cakap gini dan seterusnya. Itu tak boleh. Nah, itu tak boleh. Itu hantar bayar, okey lah, dulu 20 sen tau. Dulu 20 sen. Okey? 20 sen. Ana tak tahulah sekarang berapa. Ana pas by tengok mesinnya, 20 sen je buat benda ni. Habis yang tepi jalan yang ngapai duduk tu lagi berapa kan? Dekat Bedok Interchange Ana pernah nampak dekat sebelah weighing scale. Dia ada duduk meja kan. Baca-baca. Palm reader. Lepas tu yang ada pakai apa, bola lah, kristal semua kan. Benda mesin tu walaupun 20 sen, itu dosa lagi besar daripada minum arak, daripada judi, zina apa semua. Walaupun 20 sen. Pasal apa? Ini akidah. Itu dosa maksiat. Ini perkara gaib. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salat. Jadi bila buat benda tu, masuk hadis yang tadi kita kata 40 hari atau entah pergi, entah buat lah saja je kan. Kalaupun tak nak percaya contohnya. Tapi dah buat. Berarti dah masuk yang hadis pertama, fasa'alahu an syai', dah bertanya tentang sesuatu. Nah, pasal orang lain tengok, orang lain nampak, entah buat. Kita yang tak tahu, tak tahulah. Nah, kan? Zaman kita tak tahu. Tapi kalau dah tahu, keluarga kita, anak-anak kita, jangan biarkan mereka untuk gunakan mesin. Nah, tak boleh. Dosa, kira kata minum arak, apa semua lagi ringan daripada itu. Nah, pasal ni akidah. Jangan anak punya lecture tiba-tiba kena potong snippet. Tak ikut konteks, tiba-tiba cakap, wah apa-apa je nanti viral pula. Kalau siapa nak nukilkan secara penuh apa yang anda cakap. Nah. Baik. Rasulullah SAW bersabda lagi, penipuan yang terdapat pada perkataan mereka itu, para sahabat bertanya, benar, akan tetapi mereka terkadang memberitahu sesuatu kepada kami dan ternyata itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, just so happen. Because it's either black or white. Boleh jadi, boleh tak jadi. So, doesn't matter. Nah. Rasulullah SAW bersabda lagi, itu adalah perkataan benar yang telah dicuri dengar oleh syaitan, lalu dia membisikkannya di telinga walinya dan menambahinya dengan 100 pembohongan. Dia tambah lagi. Dia beautify the lie. Kemudian hadis sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinu. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah setiap orang di antara kamu melainkan telah disertakan bersamanya qarinnya, iaitu ada jin pendamping yang mendampingi setiap satu daripada kita, yang memang by default ada qarin. Dan qarin ni dia akan mengajak untuk buat benda yang tak baik. Setiap satu dari kita ada kita punya qarin, pendamping. Nah, dan kita bila mana kita train diri kita untuk jadi baik, kita train qarin kita untuk jadi baik jugalah. Nah, supaya kita tidak terpanggil untuk selalu nak buat kemungkaran. Dan biasanya, ini Ana dapat bila penjelasan tentang hadis-hadis ni orang-orang yang bomo dukun ni semua kan, macam mana dia boleh tahu apa yang dia tahu pasal qarin? Maksudnya apa tau? Bila hantar datang nak jumpa dia kan, baru je masuk, pakcik, tak apa cu. Dia panggil tok ke pakcik ke,
Tak apa cu, atuk tahu dah. Kamu datang nak apa, atuk tahu dah. Nama kamu gini. Betul. Tadi kamu dekat tempat kerja kamu gini. Betul. Kamu datang hajat kamu gini. Betul. Okey, orang tu pun wah. Kan? Tahu dah. Pasal apa? Pasal bila bomo tu berurusan dengan black magic, berurusan dengan syaitan, minta tolong dengan syaitan, of course dia dah sold his soul to the devil lah, kan, dengan segala apa amalan yang dia kena buat. Orang yang jual soul mereka kepada syaitan ni, macam-macam benda pelik diorang buat. Anak got to know, ada yang diorang punya selipar toilet, terompa toilet tu Quran. Jadi Quran ikat tali, pakai dalam toilet, jadi selipar. Pijak Quran, jadi selipar. Bukan pakai selipar biasa, ambil Quran ikat tali, pakai jadi selipar, jadi terompa. Ada yang flash kertas-kertas, cabik-cabik Al-Quran dalam toilet. Apalah amalan-amalan diorang yang orang nak kena buat. Macam-macam benda-benda pelik. Benda-benda yang biasanya, benda-benda yang terkait dengan benda-benda yang kotor, yang keji dan nista dan semuanya. Jadi, of course, tukang bomo tadi dia dah tahu. Pasal apa? Pasal korinnya dia dah tanya korinnya orang tu yang datang tu. Dia dah tanya. Dan korin dia ni kira dah bertanya, sebab tu korinnya orang yang datang tu dah khabarkan. Dan benda ni pernah berlaku di zaman yang silam. Dikisahkan bahawasanya terdapat seorang ahli bijak lah, orang pandai lah kononnya. Dia tahu berapa duit yang ada dekat dalam orang yang datang berhadap dengan dia. Dia tahu. So every time, misalnya fulan datang, kan, aku ada berapa dalam kocik aku. Kemudian dia akan cakap, oh, kau ada $43.35. Bila dia check, kan, dia dah tahu lah, kan, dia dah check dulu. Dah check. Ya, macam mana kau tahu ni? Betul. Dia ada lagi satu datang, dia dah get ready, dia dah tahu, dia dah kira kan berapa. Cakap, engkau ada $75.35. Down to the cents pun dia tahu. Macam mana kau tahu? Jadi benda ni pun viral. Kan, ada orang tukang ramal, tukang pandai yang kira macam power lah. Maka akhirnya ada seorang alim ketika itu yang hidup pada zaman tu, terpanggil untuk mencabar dan membuktikan kebobrokan, orang Indonesia panggil. Kebobrokan ni maksudnya kebohongan sang yang dikatakan tukang pandai tadi. Jadi dia datang, kemudian cakap, okey, ada berapa duit aku kat dalam poket? Tukang ramal tu tak tahu berapa duit dalam poket sang alim tadi. Jadi orang semua pelik. Kan? Dia pun tekalah this much. So bila alim tu keluarkan, letak atas meja, salah. Agak-agak antum kenapa? Tepat. Pasal apa tahu? Pasal untuk orang-orang yang lain, time diorang nak datang jumpa, diorang dah kira dulu. Diorang pasal nak test kan. Jadi diorang kira dulu tahu berapa. Diorang dah tahu. Jadi korinnya dah dapat tahu berapa duit yang dia ada. Sebab tu bila jumpa je, korin ni dah bagi tahu dia ni ada segini. Tapi untuk alim tadi dia tak kira dulu. Dia datang random. Dia tak kira pun berapa duit yang ada dekat dalam poket dia. Dia just macam campur all the changes, all apa semua. Dia tak ambil tahu pun berapa yang ada. So dia datang, dia tanya dulu, baru dia kira. Jadi si korin dia tak sempat nak bagi tahu korin yang bomo tadi tu berapa duit dia ada. Jadi di scoring tinggi ni berlaku. Ada. Nah. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam min al-uruq fadayyiqu alaihi majariyahu bis-sawm."
Sesungguhnya syaitan berjalan pada diri anak Adam melalui pembuluh darah. Kerananya, sempitkanlah jalan-jalan syaitan dengan melaksanakan puasa. Jadi syaitan ni dia very halus dan dia menguasai anak Adam melalui pembuluh darahnya, lives within the veins of and the blood vessels of anak Adam. Maka Nabi SAW berpesan, seseorang yang banyak berpuasa, maka dia akan scientifically mengecilkan pembuluh darahnya as the blood, Masya Allah, gets in a adequate level, tak terlalu pekat, tak terlalu tipis, di mana kemudian ianya akan menyebabkan kepada pengawalan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu seseorang ni terkait dengan pemakanan juga. Terkait dengan pemakanan juga. Jadi orang yang makan benda-benda yang panas, kan, tu yang dikatakan kalau makan unta, kalau makan durian, balik je minta. Macam itu. Tapi kalau tak makan, maksudnya makan benda biasa lah kan, yang tak panas, educate, then educate lah. Maksudnya yang just nice, benda yang kira panas dengan sejuk tu balance. Then dia, maksudnya dia punya pengkontrolan tu lebih baik. Dan Nabi bersabda SAW untuk memperbanyakkan puasa. Pasal puasa ni akan menjaga, mengkontrol hawa nafsu. Dia punya perjalanan pembuluh darah ke satu badan melalui ke alat kemaluan dan apa ke semua ke, dia akan mengawal nafsu lebih baik dengan kontrol makan. Bahkan dengan diet kita. Dan benda ni bukan perkara pertama kali Nabi sebut. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Apa hadisnya? Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Hadis ni yang bujang-bujang semua dah hafal. Dari segi ilmu, teori dah dapat. Tinggal nak amalkan je. Amalkan, dia ada dua amalan. Boleh jadi amalan yang pertama, boleh jadi amalan yang kedua. Yang pertama apa dia? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemapanan, kemampuan untuk bernikah, maka bernikahlah. Terus ada yang eavesdrop tu. Ada orang tengah buat kerja, terus dia eavesdrop dengan hadis ni. Ada kemapanan, ada kemampuan, maka bernikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya ia lebih menjaga mata pandangan dan juga lebih mengawal dan melindungi kemaluan. Lebih bukan kata akan melindungi. Bukan berarti lepas nikah je berarti terus totally shut down, cut off daripada hawa nafsu terhadap wanita yang selain daripada isteri. Tak. Masih ada. And it's only natural kalau masih ada. Kalau tak ada tu yang tak natural. Kalau ada tu natural. Walaupun dah nikah, ada. Tapi apa? Tapi maksudnya kalau dia tengah nak, kan, dia boleh balik. Kalau tengah on the way nak pergi kerja, dekat bus stop tiba-tiba nampak ada, biasalah orang pagi-pagi nak pergi kerja tu dengan minyak wangi lah, dengan sikat rambut lah, dengan apa semua kan. Tiba-tiba malam semalam makan durian, kan, makan unta. Jadi kalau istilahnya dia tergoda, terangsang, balik rumah dulu. Apply dekat bos, urgent leave, half day. Balik rumah dulu. And at least dia ada solution yang halal untuk
melepaskan keperluan biologi yang memang Allah telah instill dalam manusia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa, dan terus ayat. Memang Allah dah fitrahkan kepada manusia. Nah, kalau tak suka tu lagi pelik. Setelah itu Nabi bersabda, wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija, kerana dalam puasa tu ada perisai, pelindung, fortress, shield untuk hawa nafsu, kawalan terhadap hawa nafsu. Jangan pula first dia tak buat, second pun dia tak buat. Padahal Nabi dah ajar, kalau belum mampu puasa, dan puasa pun tak buat. Tapi dia orangnya adalah nafsu kuda. Maksudnya dia orangnya memang, wah. Pasal lain orang ada lain-lain level of testosterone. Lain-lain. Ada orang dia punya keperluan, istilahnya keperluan birahi dia lebih daripada berbanding orang lain. Nah, level dia tak sama. Dan jangan yang nombor 2 pun tak buat. Bila nombor 2 tak buat, tak ikut tips Nabi SAW, dan akan menyeleweng terhadap yang selain daripada itu. Nah, ratusan, kemudian di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah melanjutkan dengan membawakan bukti-bukti akli terhadap wali syaitan, di mana ratusan ribu orang yang melihat dan menjadi saksi tentang perkara ganjil yang terjadi pada wali syaitan di setiap waktu dan tempat. Sebagian daripada mereka ada yang diberi oleh syaitan pelbagai jenis yang berbentuk makanan dan minuman. Ada juga sebagian mereka yang mana syaitan menunaikan hajat-hajat mereka. Ada yang diajak berbicara dengan syaitan tentang perkara gaib dan diperlihatkan sebahagian perkara-perkara yang tidak nampak. Means dia nampak benda yang sepatutnya tak nampak. Dia punya hijab tu dibuka. Ada orang yang tidak dapat dilukainya dengan senjata tajam. Ada ilmu kebal. Ada ilmu kebal. Dan Ana pernah experience first hand pasal ilmu kebal ni. Dekat pondok kita, Ana dulu dekat Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad, dekat Salatiga, dekat Tengaran. Kita tengah solat Zuhur, ramai-ramai jemaah. Habis solat Zuhur, tiba-tiba kita nampak ada pencuri dekat bilik. So, musyrif, iaitu kira ketua bilik lah, musyrif, asatiza apa semua dah tangkap. Kemudian interrogate. Kan? Kamu macam mana boleh masuk di dalam sini? Kemudian kamu curi apa? Kenapa kamu di sini? Kalau mau mencuri, kenapa mencuri di pondok? Kan? Banyak tempat lain boleh curi, kau curi dekat pondok. Kau curi dari budak-budak ni buat apa? Apa semua kan? Dan biasalah dekat Indonesia, apa? Polis belum sampai, mesti dah kena merasa dululah. Nah, kat Indonesia mesti dah macam gitu. Kira dah bengkak-bengkak, dah lebam, baru nanti sampai dekat polis. Nah, macam cerita Hindustan jugalah. Nah, polis sampai lambat kan. Jadi, as they interrogate, orang ni macam tak rasa apa-apa. Relax je. Duduk. Macam tak ada apa-apa. Dia dare lagi apa. Dia challenge lagi ada. Relax je. Kali lepas tu, one of the ustaz suruh buka baju dia. So, diorang buka baju dia, nampak ada tangkal. Ada tangkal dekat tangan, diikat. So, at last diorang bismillah, baca ayat kursi apa semua, potong tangkal tu, bakar tangkal tu. Tiba-tiba, lepas tu baru orang tu, aduh. Padahal tadi tak ada apa-apa. Tiba-tiba baru dia punya sakit, dia delete sikit. Macam frame per second dia lambat. When you're watching something is 10 frame per second kan. Orang dah berbual tapi baru nak buat gerak gitu kan. Dia punya sakit dia lambat. Nah, itu ada pakai tangkal. Dia pakai tangkal. Allahul musta'an. Nah. Ada yang diajak berbicara dengan syaitan tentang perkara gaib dan diperlihatkan sebagian perkara yang tidak nampak. Ada yang orang yang tidak dapat dilukai dengan senjata tajam. Ada yang didatangi syaitan dalam rupa orang soleh. Ketika orang tersebut meminta tolong kepada orang yang menyamar sebagai orang soleh itu,
maka si penyamar itu menipu dan menyesatkan orang tersebut serta membawanya pada perbuatan syirik dan maksiat kepada Allah. Nah, dia menjelma datang dalam bentuk rupa orang yang soleh. Kononnya mengajak kepada kebaikan tetapi akhirnya mengajak kepada kesyirikan. Inilah yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Sebelum zaman Nabi Nuh AS. Ketika syaitan datang menyerupi manusia dan kemudian mengajak manusia untuk menyembah berhala. Iaitu 5 orang saleh yang bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Mereka kata, datuk moyang kalian dulu menyembah 5 orang ini. Maka kemudian orang-orang tersebut pun mengikuti menyembah 5 orang tadi. Kemudian ada juga di antara mereka yang dibawa oleh syaitan ke negeri yang jauh, atau syaitan datang kepadanya dengan membawa perkara beberapa orang atau membawa beberapa keperluan dari negeri yang jauh. Juga perbuatan-perbuatan lain yang menguatkan bahawa itu dilakukan oleh para syaitan dan golongan jin yang jahat. Dekat Indonesia pun anda pernah banyak benda banyak berlaku kat Indonesia lah. Bukan kata Singapura tak ada, bukan kata Malaysia tak ada. Malaysia pun kuat juga. Dia punya benda-benda ni kan, pelik-pelik ni. Ada satu ni orang, dia Abang Ana pergi ziarah rumah dia. Kemudian dia pun keluar daripada bilik, dia cakap, saya baru habis solat asar di Masjidil Haram di Mekah. Padahal dekat Indonesia ni, dekat Bandung, Jakarta, Bogor, around there lah, which area. Saya baru habis solat asar di Mekah, di Masjidil Haram. Adanya perbuatan-perbuatan syaitan tersebut merupakan kesan dan hasil daripada kekejian roh manusia kerana dia melaksanakan pelbagai kejahatan, kerosakan, kekufuran dan perbuatan maksiat yang jauh daripada kebenaran, kebaikan, keimanan dan ketakwaan, sehingga jiwa manusia mencapai titik darjat jiwa yang keji sampai kepada nafs lawamah, sampai kepada nafsu yang begitu jahat sekali. Kira tak payah suruh buat kejahatan pun dia automatik buat kejahatan. Dia macam apa tahu, bulan Ramadan sepatutnya syaitan diikat, dibelenggu, tetapi manusia masih buat kejahatan. Pasal apa? Pasal nafsu dia dah terbiasa untuk buat benda jahat. Jadi kalau tak ada syaitan pun dia dah autopilot, tetap buat benda jahat. Syaitan ada, tak ada syaitan ke, kira dia yang sendiri salah. Kadang syaitan tak bersalah pun. Syaitan tak bersalah, dituduh. Dia cakap, ni syaitan yang pasal lah ni aku buat. Padahal, aku tak ada buat. Aku tak ada ajak ke apa ke. Engkau punya nafsu sendiri yang kau dah train dia untuk selalu buat benda jahat. Ajak buat benda jahat. So, syaitan tak sempat nak ajak pun, dia dah memang autopilot. So, time bulan Ramadan, banyak berlaku syaitan-syaitan yang difitnah oleh manusia. Pada masa itu, jiwa tersebut bersatulah dia dengan roh syaitan dalam bentuk kekejian dan kejahatan. Ketika itulah sempurna hubungan mereka satu sama lain yang saling mengingatkan dan saling membantu pada setiap urusan yang mampu mereka lakukan yang berupa kejahatan. Mereka bukan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling bantu-membantu, ingat mengingatkan dalam perkara yang mungkar. Allah suruh apa tahu? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam surah Al-An'am Allah sebut. Tapi akhirnya manusia dengan syaitan buat apa? Wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu-membantu dalam perkara keburukan dan kebencian. Oleh kerana itu, ketika dikatakan kepada mereka tentang hari kiamat, firman Allah, "Ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins." Wahai sekalian jin, Allah berkata kepada para syaitan, sesungguhnya, tapi yang syaitan jin yang muslim masuk syurga, jin yang non-muslim, yang syaitan baru masuk neraka. Sesungguhnya kamu telah banyak pengikut daripada kalangan manusia, kata Allah kepada mereka. Maka berkatalah syaitan kepada golongan manusia, wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan daripada sebahagian yang lain. So please do not compromise and do not risk long-term gains. Do not substitute it for a short-term comfort. Long-term gains, syurga, to be substituted by a short-term comfort. Jangan terpedaya.
Adapun perbezaan antara karamah rabbaniyah, iaitu karamah daripada Allah, dan perbuatan-perbuatan syaitan, iaitu ahwal syaitaniyah, dapat dilihat daripada perangai dan keadaan seorang hamba. Apabila itu berasal daripada orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan serta berpegang teguh kepada syariat Allah, kejadian luar biasa yang dialaminya adalah karamah daripada Allah. Namun apabila berasal daripada orang-orang yang suka berbuat kejahatan, jauh daripada ketakwaan dan tenggelam dalam lautan maksiat dan membawanya kepada kekafiran dan kerosakan, maka kejadian luar biasa yang dialaminya termasuk istidraj daripada Allah atau bantuan daripada para syaitan yang menjadi penolong mereka. Jadi kalau benda kira blessing, okeylah, kalau nak tahu bahawasanya suatu kenikmatan tu adalah berkat ataupun tidak, maka kita nak tahu dua benda. Ini banyak kali Ana dah selalu sampaikan. Selalu Ana sampaikan. Kalau kita nak tahu suatu nikmat tu berkat ataupun curse, maka pertama, dari mana dapat? Pasal kalau yang berkat dapat daripada amalan baik. Sedangkan kalau dia dapat nikmat, dia tetap dapat nikmat. Dia tak solat, dia judi apa semua, tapi dia kaya raya dan seterusnya. Dia dapat harta, tapi ianya merupakan curse. Pasal apa? Daripada amalan buruk. Kemudian yang kedua, apakah mendekatkan kepada Allah atau tidak? Mendekatkan kepada Allah atau bahkan kepada syaitan. Jadi dua benda kita nak selalu check, and always constantly check. Kalau kita dapati kehidupan kita senang lenang, kita ada wang ringgit yang cukup, kita ada kenderaan, kita ada rumah, kita ada keluarga, kita ada anak, kita ada apa, semua macam elok je. Tapi kita nak tahu sebenarnya ini adalah nikmat, blessings, berkat daripada Allah, atau sebenarnya a curse daripada Allah. Ada benda tu tapi sebenarnya bukan berkat. Bahkan ianya adalah istidraj, iaitu Allah sengaja menjadikan kita lalai, kemudian nanti kena azab satu kali dekat akhirat kelak. Sengaja biar orang ni hanyut. Jadi kita nak check yang pertama, dari mana kita dapat. Pasal kalau nikmat yang berupa keberkatan, blessings benar-benar dari Allah, ianya tidak akan didapatkan kecuali daripada amalan yang baik. Sedangkan kalau orang yang dapat hidup senang lenang, tapi dia dapat bukan daripada amalan yang baik, dia tak pernah solat, puasa, zakat, dan dia judi, curi apa semua, dan dia kaya raya senang lenang, maka itu bukan harta yang berkat, tetapi curse. Tengok dari mana dapat. Kemudian, apakah dengan harta itu mendekatkan kepada Allah atau bahkan menjauhkan daripada Allah. Kalau antum nak tahu, antum ada kereta, kemudian antum nak tahu kereta antum tu, motor antum tu berkat ke tidak, tengok kereta antum dan motor antum tu bawa antum pergi masjid ke tak. Kereta antum dan motor antum tu bawa antum pergi ziarah sanak keluarga ke tak, silaturrahim. Bawa pergi majlis ilmu ke tak, bawa parents pergi medical appointment ke tidak, dan seterusnya. Kalau dia bawa pergi tempat lain, berarti itu adalah a curse, bukan a blessings. Wallahu a'lam. Dan dengan ini alhamdulillah fasal untuk waliullah, waliul syaitan, karamah dan serta perkara-perkara pelik yang berlaku bagi wali syaitan telah sempurna kita bahas dan kupas. Dan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala, kita akan masuk ke dalam bab atau fasal yang baru, masih dalam bab akidah, tapi fasal yang selanjutnya itu fasal yang ke-16, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. هذا ما أقول لكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبالله الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.